Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahi tawakkalna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna mimman yattabi'u bi sunnati nabiyyikal karim sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik Dia dan hidayah Dia dapat lagi kita sama-sama berkumpul dan berhimpun di dalam majlis ilmi yang kita adakan pada malam ini. Kalau tidak dengan taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak ada berasa nak mari dan kita tak ada berasa nak dengar dan untuk apa hukum Allah Subhanahu wa taala untuk kita nak beramal. Semoga amalan kita itu akan diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala beri kepada kita sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat al-Islam dan nikmat al-Iman. Ini adalah satu nikmat yang kita nak beli tak boleh. Dan tak ada orang jual. Karena nikmat ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok pada jarah permulaan dulu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu, susah nak boleh Islam. Nabi kita berdakwah, mengajak orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah untuk memeluk Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang telah beriman dan memeluk Islam itu kena diuji, dimaki, disumpah, dituduh, lepas tu diazab. Ayat kata orang yang mula-mula terima Islam di Mekah dulu dari golongan orang-orang yang susah, sebagaimana keluarga Al-Yasir, bagaimana juga Bilal. Mereka itu adalah daripada golongan orang yang susah. Setelah mereka itu memeluk Islam, maka mereka itu diazab oleh ketua-ketua kafir, ketua-ketua kufar di kota Mekah pada masa itu. Jadi mereka nak Islam dan nak iman ni siapa rela
rela dengan nyawa sampai mati. Sebagaimana kita dengar jarah Ali Yasir, dan 3 orang itu, Yasir dan Sumayyah dan anak dia, setelah tua kupat muka tahu kata dia memeluk Islam, dia diigat dan ditangkap, bawa pergi dibelenggu dan ditambak di pokok tamak. Lepas tu paksa. Paksa pertama kali paksa ayah dia dulu, Yasir, kalau mu hidup turut Nabi lagi, mu akan kebunuh hari ini. Lepas tu paksa, tapi Yasir ini tetap dengan Islam. Walaupun dia dipaksa, walau dia pun dibunuh, dia tetap dapat iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi pun dah tak ada penolong lagi. Nabi lalu tak ada orang, Nabi kata isbir ala Yasir, bersabarlah keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena janjimu adalah syurga. Suruh sabar. Tapi tua Quraisy saat ni, paksa dia tak say nak turut Nabi Muhammad. Akhirnya ditikar, dikelar dan sebagainya sampai mati Yasir. Dia ambil 3 orang tambah. 3 orang tu. Lepas tu Yasir mari Sumayyah pula. Tamak Sumayyah di batas tamak tu. Tanya gitulah. Tapi Sumayyah orang perempuan, tapi dia imej kejap, walaupun dia rela mati, dia mati, nak mau mati syahid dan mati dalam Islam. Paksa tanya, kalau hangguk tak apa dah. Kalau mutasir dengan Nabi Muhammad hangguk tak apa dah. Aku tak bunuh dah. Tapi tak hangguk. Dia mengucap la ilaha illallah itu. Tapi akhirnya, orang kafir ni dia tak ada kesian lah. Pada hari ni, yang ambil bisa tu dia tu, bisa kekok dia tu, dah hirih di Maluai dulu. Sumayyah. Lepas tu, kaubat perut dan sebagainya, mati. Itu nak kata orang dulu nak terima Islam tu susah. Sampai rela nyawa. Jom mati nak terima Islam dan nak terima iman daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah ni tu baik pun selera dah. Tapi bahasa tak ada harga tu. Tu baik pun tu selera dah. Tapi saya nak kata kita sangat berharga ni muncul Tuhan tu tak boleh baik kita pergi pada edan kepada puan. Waktu malah tu memang besar sekali. Allah Ta'ala kuasa takdir kita dilahirkan oleh anakmu, anak edang, anak ibu, boleh. Tapi mari beranak daripada keluarga Al-Islam, daripada anak Muhammad, anak Sumayyah, anak Zainab dan sebagainya. Lepas tu anak dia pada masa tu kecil lagi. Tak akhir balik lagi lah masa tu. Tengok ayah dia mati dah, mak dia mati dah. Paksa juga budak. Paksa budak ni dia takut dah lah. Kalau menurut Nabi Muhammad mu mati supaya ayah mengemek mu. Lepas tu Nabi anak dia sanggup ke? Anak dia saat ni sanggup dah, tak say dah. Tak say mati. Anak dia saat ni sanggup, lepas anak dia. Lepas lagi pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi budak pun dia reti dah tanya Nabi Muhammad tadi kan orang paksa dia sanggup dia jatuh dah agama dia. Nabi kata tak apa, kalau hatimu tetap Islam, kalau mu dipaksa mu sanggup tak ada apa. Nabi lepas bahaya. Jadi anak dia tu lepas orang tak nak bunuh. Ibu dan bapa dia mati dibunuh oleh kafir kerana al-Islam. Kerana dia terima Islam pada permulaan. Tapi kita di hari ini Allah terima Islam dengan mudah. Sabit itulah tak ada harga. Puasa tak ada harga dengan Islam. Kerana tak dunia ni Islam lah yang paling harga sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabit itulah pada malam ini saya nak kecek masalah iman dan al-Islam dan amal soleh. Karena modok kita dulu, kita tinggal lama dah belum puasa dulu. Saya buat modok dah dulu daripada Zairah orang sakit dan mani mayak. Lepas tu nak masuk mayak-mayak dengan cara suruh, dengan cara dalam ni, insyaAllah kita akan sambung lain kali insyaAllah. Kita beradu ni daripada kapal mayak. Suk di situ. Di hari ni saya nak kejap masalah kita hidup dalam Islam ni, kita kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kena hidup dengan amal yang soleh.
Karena iman dan amal soleh ni mutalaziman, kena mesti dua-dua. Kalau iman saja tak jadi. Nah, kata dengan mulut saja, aku percaya dengan Nabi Muhammad, aku kena turut sunnah Nabi Muhammad, tapi sejak tak pergi, lah jemaah pun tak hidup. Ini maknanya kata iman dia tak hidup. Karena amal soleh ni adalah tanda kata iman dia tu hidup. Iman dia tu berbuah. Sampai dia katakan, al-imanu yurfa'u ilal amali soleh, annahu samaratul iman wa taqwa. Iman inilah menolak kita pergi wasana wa amal soleh, dan sesungguhnya iman itulah sebagai buah. Nah, iman kita nak tahu buah tak buah, ibadat kita. Kalau ibadat kita tak hidup, mana iman kita tak buah. Jadi ibadat amal soleh itulah dikatakan buah daripada iman kita, iaitu buah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita di hari ini ngaku Islam, ngaku beriman kepada Rasul, mengaku beriman kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi amalan tak hidup. Artinya iman kita tidak hidup. Karena iman manusia ni ada yazid wa yanqus. Nah, iman kita ni kurang, lepas tu bertambah. Sampai itulah kita atau kena cah sama bateri kita nak hidup melalui kita belajar. Karena belajar ni adalah miftahul amal. Belajar ni adalah nak kunci untuk kita nak beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita beramal dia jadi pok teruk, dia jadi mukallid, dia jadi taklidi, maka amalan kita itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang Islam ni kena belajar sampai mati. Nah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kamu daripada nol lagi, iaitu daripada kecil lagi, sampai yang lehat, sampai kubur. Nah, sampai matilah maksudnya kita kena mengaji. Karena ilmu Allah Taala tu banyak. Nah, mengaji setahun mana pun tak habis untuk kita nak mengaji dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah nak hidupkan amal soleh. Dan mengikut Ibn Katsir di tafsir, amal soleh ni amal apa dia? Kalau kita nak balik bahasa Melayu, amal soleh ni amal tu amalan kita. Soleh tu baik, amal yang baik. Kalau itu di segi amal yang baik ini, mengikut tafsir Ibn Katsir dia kata, pertamanya dua syarat nak jadi amal soleh. Pertamanya kena ittiba', iaitu ittiba'us sunnah, mengikut cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amalan hak mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu syarat pertama. Syarat yang kedua, kena ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dijadikan amal kita tu amal soleh. Nah, misalnya kita mari sembahyang Jumaat masjid ini adalah satu sunnah dah. Dah, kita ittiba', mengikut Nabi dah. Nabi mari sembahyang Jumaat di masjid. Itu orang ittiba', cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lagi syarat ikhlas dari tak ada, Tuhan tak terima juga. Nah, mari itu kerana nak dia puji kan, nak dia kata dia rajin ke, itu tak ada ikhlas dalam hati dia, maka amal dia tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau amalan dia tu ikhlas dah, tapi tak kena dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tak ada tunjuk ajar kalau dia buat, tapi dia ikhlas dia buat. Ya, kita misalkan buat benda bid'ah. Nah, benda bid'ah. Ikutlah benda hak Nabi tak ada ajar, tapi dia rekod buat diri, tapi dia buat ikhlas. Dah. Hak kita misal lu buat mulut misalnya buat juga anak Nabi. Tak ada contoh pada Nabi, tapi dia ikhlas sungguh buat. Nah, sehingga dia rela semula saya nunggu. Dia ikhlas hati dia. Tapi tak ada ittiba', kerana Nabi tak ada buat contoh kan. Ya, tak ada ittiba'. Tak ada contoh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terima juga karena tak ikut dua syarat ini, tidak dikatakan amal soleh yang mengikut tafsir Ibn Katsir. Sebab itulah kita ni kena beriman dan kena ada buah iman kita, itu amal soleh, iaitu amal yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ni syarat besar kan. Nah. Lepas tu amal soleh dengan iman ni dalam Quran mari lepas pada iman, amal soleh lalu. Banyak ayat-ayat cara dalam Quran ni kita baca pak jumpa amanu, lepas tu amalus soleh lalu. Dia syarat penting mutalazim lazim dua ni. Kalau beriman kena beramal lalu. Kalau di mulut saja kata saja tak jadi. Nah, kita misal ayat pertama kita baca sama dah.
Ayat ni ulama kata an-najatu minal khusran. Ayat ni tu ayat kata lepas pada kerugian. Karena kita ni banyak manusia ni hidup dalam rugi. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat Quran mari amanu, lepas tu wa amilus solihat, amal soleh lah. Jadi ayat ni Allah Taala sopoh dengan masa. Demi masa. Masa ni dia berharga sangat kita tak kira ni masa ni. Masa-masa ni umur kita dah masa. Nah, masa-masa ni umur kita dah duk jalan. Kita dewasa kata masa. Sedangkan masa ni umur kita dah kena mengukui umur kita sendiri masa. Kerana duk jalan setiap detik itu umur kita duk jalan. Nah, siapa sejam, siapa sehari, siapa seminggu, siapa sebulan, siapa setahun. Lepas tu dia umur kita 60 tahun, tak 60 muka lah kita. Yang nak masa tu umur kita dah. Sampai itulah dalam hadis kata kita akan disoal, akan ditanya tentang umur kita. Duk habis mana? An umrihi fima afna. Umur kita tadi duk habis mana? Duk buat apa umur kita duk hari-hari, duk detik dan hari. Duk buat apa? Duk amal soleh ke, duk buat amal siap ke, duk buat benda bidak ke, duk buat benda kharafat ke? Tuhan ketanya belakang kita di akhirat Islam. Itu mana kata an umrihi fi ma'afna. Kalau jalan anak hari ni kita tak puasa, dah gelak juga umur kita dah. Nah, sampai telah Tuhan kata wal us innal insana lafi khusr. Demi masa ni yang penting. Siapa Tuhan buat bersumpah dengan roh. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian belaka. Semua manusia tu Tuhan royak umum dulu. Rugi belaka. Duk dalam masa tak pakar belaka. Nah, kecuali hak tak ruginya illal ladzina amanu wa amilus solihat. Hak tak ruginya orang beriman dan beramal soleh. Hak ni hak tak rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kira ngukur dunia ni, ngukur di Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngukur dunia dah. Nah, kita tengok orang kaya orang apa, banyak bukan Islam lah. Nah, buat tu lah, buat apa tak dunia. Tapi mengukur Allah taala di akhirat esok orang rugi hidup atas dunia ni orang tak beriman dan orang tak beramal dengan amal yang soleh. Amal soleh tadi syarat dua syarat tadi amal soleh ni amal soleh. Lepas tu dalam ayat ni wa tawasaw bil haq. Kena berpesan-pesan dengan kebenaran. Nak royak benar-benar. Nak dakwah orang royak benar-benar. Turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya golek ya dan kita royak benar-benar. Royak benda sunnah, royak benda hak amal, hak Nabi, orang marah balik. Nah, dari Nabi sendiri pun orang marah teruk. Nabi duduk Mekah. Siapa kata, orang gila lah apa cukup pada Nabi. Siapa satu masa tu nak ayat kata orang benci pada Nabi. Dia duk pergi di sejid duk pergi di Kaabah tu Nabi duk lalu duk rumah dia tu duk lalu ke tepi rumah orang Yahudi. Musyrikin, Yahudi musyrikin. Lalu ke tepi tu pergi sejid. Orang musyrikin ni lagu mana benci Nabi ludah lagi. Bawa Nabi lalu, fiu, ludah tak kepala. Nabi tak kata apa. Nabi rasa apa lalu pergi. Kelek tu pula. Esok lalu tu pula. Ludah. Pak kita tak ada apa lagi tu. Ludah tak kepala tu, ayat tu benci sungguh pada Muhammad. Pergi. Siapa 3 hari tu, Nabi lalu tu kan? Dia ni tak ludah apa dia. Han tanya dia pelan. Gano dia ni boleh tak ludah apa dia? Pergi. Tanya jira-jira kata Jerumi. Jerumi boleh tak ludah tak apa dia. Lalu telah Nabi tahu terbit ambil buah tangi. Dulu ikutlah buah tama ke buah topoh ke buah jabi ikutlah. Dia kata buah tangi pergi Zairah. Di Zairah pula orang tu ludah tak apa dia. Buat tahu kata Nabi Muhammad pergi tu, orang musyrikin dia takut. Kerana hidup garuk Nabi tu, dia tak boleh masuk. Nabi kata dia masuk dengan molek main Zairah kata remin dan sebagainya. Lalu Yawi Nabi masuk tanya ke apa, takik bila lagi ke apa dia tanya. Akhirnya musyrikin mengucap kalimah la ilaha illallah. Dengan sifat baik Nabi SAW, dengan sifat sahabat Nabi SAW. Siapa orang yang benci dia tu masuk Islam turut Nabi SAW. Sabitlah, saya dengar Dr. Jihad dulu. Allah yang marhum Dr. Jihad. Mula-mula diklik orang neter dia kuat. Itu ayat sunnah di Lahir Muhyur.
Nah, di lain belum dia buka sekolah di jalan lagi. Orang lain ni itu sungguh tak senang sungguh dia, benci sungguh dia. Nah, pasti dia tahu tu hak mana ada benci dia. Dulu Dr. Jihad je kereta pun tak ada, dia nak kereta kosong ya, duk jahat mari jalan. Lepas tu dia nampak bapak hak netel dia tu nak kereta kosong. Nah, lepas tu dia buat lagu no, dia panggil kelainar, nampak dia tu nak dia panggil kelainar lagi. Ambil duit, tambah dia dulu, baru naik. Nah, tambah 10 kop dia kata. Dr. Jihad dah 10 kop dia. Lepas tu boy nak ambil duit, kelainar tunjuk bapak tu nak bayar. Kelainar tu bapak dia. Lepas tu nak ayat kata, dah Dr. Jihad ayat kata kita kena orang tu kita tak boleh pekon dia, tak boleh lawan dia, kita keluar baik dia. Wah, dia kelepak tu duk sarah-sarah dia ni pergi rumah dah. Nah, gizet dah dia pergi gapor. Buku 10 kop dia keluar baik. Hak duk note dia kuat. Buku 10 kop. Nah, siapa duk note dia siapa baik dengan dia, siapa alhamdulillah ikut sunnah Rasulullah SAW juga dia. Itu nak ayat kata Dr. Jihad kata kalau duk note dia jangan duk maluh dia, kita keluar baik. Barulah Allah Ta'ala balas baik pada kita. Cita-cita kita nak dia untuk sunnah Rasulullah SAW. Sampai itulah ayat yang kata watawasau bisabr akhirnya, hendaklah kamu tu berpesan dengan sabar. Dari ayat benar-benar dah kena sabar. Nah, kalau tak sabar tu untuk jadi kopcoh dia tak sabar. Nah, kita ayat benar-benar waleknya benar-benar ni tak sedih. Mula-mula kali dia tak faham. Manusia ni jadi musuh dengan apa yang ia tak biasa dengar. Dia jadi musuh dengan apa yang tak pernah dengar. Kalau dari segi semaya, nama buat ni semaya tak suka buat kita. Jadi yang nak tu kita ni beramal serupa dengan dia. Kita tak bisa nak beramal kalau semaya nak serupa semaya Nabi. Nah, misalnya kita tahu sallu Nabi kata ra'aitum kama usalli. Nabi suruh semaya serupa Nabi. Tapi buat kita banyak kata oh tak boleh turut buat ni. Nah, semaya tak serupa kita. Nak serupa kita semaya. Buat ni tak bisa nak serupa Nabi. Kadang-kadang buat ni kata semaya ni kita tekok. Ini tak lagi. Nah, ada juga puak-puak kuat sunnah tak patut tangis sini. Karena Nabi kata semaya tak terada, tak tangis terada lepas tak kebih. Oh sini dah ada tak sini ada juga ulun hak puak tu. Nah, masalah tak ada dada tu lah. Dah. Pahnya tadi buat ni kata oh tak pandai kita tekok semaya. Nah, masalah orang itu tuduh tu lah nak ayat kata. Nah, tapi masalah demo tu pahal masalah pahal dada lah. Nah, Nabi kata sudah tak kebih tu tak tangis terada, tak tangis kini. Karena tak naik gigi. Kita pahal dada sini tak sini. Nah, apa sini tak sini, apa sini tak sini. Apa waktu kok? Nah, dada, itu dada untuk Tuhan. Tapi boleh orang tak kena tak lupa kita oh pun tengok main. Apa lagi kita kok. Itu tuduh itu. Kalau kita tak sabar tengok. Nah, lepas tu masalah apa dah? Nah, kalau tak sini biar. Kalau ni tak ada dah dapat Syafi'i dah. Kalau tak orang rusak ni dapat orang lain Hanafi dah. Kalau lepas langit tu dapatlah dapat Malik dah. Itu bukan daripada sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita nak tahu tak ada apa tapi bukan daripada sunnah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Lepas tu di antara ayat lagi dia kata kalau orang ni beriman dan orang ni beramal soleh, Tuhan janji wi pahala dan Tuhan pun rasa. Dalam ayat surah Al-Fatah ayat 29. Qala Allah Taala wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Telah berjanjilah oleh Allah Taala akan mereka yang beriman. Iman aja tak ikut wa 'amilus solihat dan beramal soleh. Ni dua ni yang apa kamu aja. Tuhan janji orang beriman dah, lepas tu dia beramal pula. Tuhan janji apa? Maghfiratan, Tuhan janji keampunan. Tuhan ampun dosa dia. Lepas tu wa ajran azima dan Tuhan pahala yang besar, pahala banyak pada orang. Kita nak lagu ni, kita tak bisa kita nak lagu ni, kita nak beriman kepada Allah dan kepada Rasul, lepas tu kita nak hidup amal dia pula. Hak Allah Ta'ala suruh lagu mana, hak Nabi suruh lagu mana, jadi amal soleh. Nah, dan satu ayat lagi, ayat ada kapuh. Nah, iman dengan amal soleh ni. Tuhan terima taubat dan Tuhan tukar kejahatan dia tu menjadi kebaikan. Di dalam surah Al-Furqan ayat 70, firman Allah Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat dan beriman dan beramal amal saleh,
Nah, kapus waktu sama. Beriman dan amal-amal soleh. Lepas tu saya katakan, orang bertaubat dan beriman dan beramal soleh ni, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu Tuhan ganti akan kejahatan dia tu jadi kebaikan. Nah, tempat kejahatan tu Tuhan hapus habis, gitok kebaikan. Tok. Nah, kebaikan dan tok kebajikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Taala itu amat mengampun dan amat kasih sayang, kasihani kepada hamba dia. Oh ni kelebihan orang beriman dan beramal soleh. Tapi dia beriman saja, tak beramal dan tak jalan. Nah, ini janji beriman dan beramal soleh. Lepas tu hak yang kita nak sekalinya, Tuhan janji masuk surga. Orang beriman dah dan beramal soleh dah. Nah, orang beriman dan serta amal soleh ni Tuhan janji masuk surga dalam surah An-Nisa ayat 124, firman Allah Taala, "Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Dan barang siapa beramal pada amal soleh min dzakarin aw untha, tak kira lelaki dan perempuan. Nah, lelaki dan perempuan. Kan ni kalau balik ke Allah, perempuan lah kena kuat sikit. Nah, kerana perempuan tu dia banyak masuk neraka. Nah, Nabi tengok dalam malam Mi'raj pun aktsaruhum finnar. Kebanyakan perempuan lah dalam neraka. Kalau perempuan ni kena beriman, kena banyak amal soleh. Kena banyak amal soleh, tak kira lah. Dan ibadat, sedekah, apa semua tu asal amal soleh kena banyak dia. Kerana saya dah baca dapat ulama di antara sebab besar yang perempuan yang masuk neraka ni, pertama kali tak tutup aurat. Kau ni yang banyak. Nah, tak tutup aurat ni banyak sebab-sebab perempuan yang masuk neraka. Nah, mari dalam hadis kata, bukan kata telanjang betul dak. Dalam hadis mari kata kasiyat ariyat. Yang bakar tapi telanjang. Lagu mana pakar tapi telanjang? Banyak ulama mari syarah hadis ni, kasiyat ariyat ni pakar ketak nampak habis. Nah, kasiyat tu telanjang, pakar ariyat tu telanjang. Yang pakar luar ketak siapa nak buat tak boleh. Nah, dia nak cabut luar kena orang-orang, kena orang ketak tak ketak. Pakai baju baju adik. Nah, buat no pusat apa nampak pakai baju adik. Hak ni dia panggil kasiyat ariyat. Ada juga ulama sarah kata kasiyat ariyat ni pakar tapi telanjang nampak habis pakai hak limpi. Nampak bayar dalam. Nah, nampak habis busu-busu, bukit-bukit, pakai nampak habis. Hak ni di antara sebab masuk neraka pula. Banyak anak-anak muda kita dah ni bakar lagi. Nah, bakar dah awak cetek tapi pakai ketak chip. Hal ni bagi buka orang juga. Nah, perempuan tak lagi yang pakai jubah juga tu dah. Nah, nak minta nampak orang dia tu pakai jilbab, pakai jubah, katuk habis tak nampak bentuk tubuh badan dia, barulah tutup orang lagi dok nampak dah bucik situ. Nah, bagi situ tak ada kira. Hal ni banyak ulama saraf dah. Lepas tu kalau duduk lagu ni lagi, Nabi kata cara nak masuk surga la yajidu riha. Bau pun tak bau cara nak masuk surga kalau bahasa ni. Nah, hadis Nabi tu hadis sahih. Itu sebab besar. Tapi telah kita nak jaga bagaimana anak-anak kita tu nak jadi orang beriman dan beramal soleh. Baik keduanya dia kau tu lelaki. Nah, sebab dah kau tu lelaki besar juga perempuan. Nah, dia tak lelaki salah bini dua minta cerah lalu. Nah, cerah aku. Bahaya minta cerah ni. Nah, tengok orang kata kocok tiarah. Nah, hadis mari kata tak bang surga juga. Tak bang bawa surga juga orang minta cerah pada tu lelaki. Nah, sabar nak kan, nak sabar lah. Nah, minta cerah tak boleh. Hal ni saya buat motokoh dah baru mula ngajar di sejak ini. Masalah tanggungjawab perempuan terhadap suami. Banyak kes buat kita ni nak bini pun tak ngaji hak tanggungjawab nak jaga bini. Lepas tu nak lelaki tak belajar juga jaga nak taat pada lelaki. Gapo macam mana kita nak taat pada lelaki? Tak ngaji tak buat kita nak bini. Buat nak lelaki tak ngaji tanggungjawab. Sebab banyak dalam rumah tangga sebab masuk neraka. Dah kena ngaji kat kita insya-Allah. Allahu Akbar. Pas ni kata, tak kira lelaki dan perempuan, masalah tiga soal lagi ni. Pertama, buka aurat. Yang kedua, dah kotak lelaki. Yang ketiga,
banyak ke semaya lewat kalau kue. Masuk nakal kau semaya tapi lewat. Semaya kapur kau mau. Semaya kapur kau mana? Semaya asal kapur ngorek. Semaya ke. Arti kapur ni mana wuduk dulu lah. Ambil pak wuduk tu. Dan waktu dah semaya asal, tu sekarang bengorek lah. Kau ni semaya lewat kan ni. Kadang-kadang semaya esok kapur ke subuh. Dah tidur dulu. Kadang-kadang duduk pek anak apa negara. Bangun nak subuh mai isyak. Ni tak boleh juga di antara sebab banyak apa dia galik paling. Dia hendakkan galik tu tak segera waktu lagi. Waktu dapat ulama tu tiga syarat yang besar-besar sebab perempuan masuk. Allahu Akbar. Lepas tu kita di hari ni. Nah, hak ni tak habis ayat ni. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha. Siapa-siapa dia beramal dengan amal soleh min zakarin aw unsa, daripada lelaki atau perempuan, wa huwa mukminun, sedangkan dia beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah. Mereka itu Tuhan kata yadkhulul jannah, masuk mereka itu ke syurga. Tuhan jamin. Kalau kita beriman, boleh beramal mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kata fa ulaika yadkhulul jannah. Mereka itu masuklah mereka ke syurga. Wala yuzlamuna nakira, dan mereka itu tidak dizalimi nakira wala sedikit pun. Tapi telah kita nak usaha ke mana kok kita ni nak hidup amal soleh kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh nak khurafat, jauh nak bid'ah. Nah, orang kita dah hari ni kerana ia jadi daging darah. Benda bid'ah, benda khurafat ni. Kita tak boleh tinggal dia jadi daging darah. Nah, supaya mati pak, dia tahu akhir tak boleh hidup. Dia jadi daging darah tu. Dia tak boleh duduk, kalau tak boleh buat tak boleh duduk. Nak panggil orang ngatik, nak panggil kau. Kalau tu jadi daging darah tu nenek moyang mari kita. Tapi kalau kita main ikut hukum tu, dah. Masuk dalam benda bid'ah tak ada masalah dah. Nah, lepas tu kita nak buat montok insya-Allah. Nah, kita akan buat montok dan mari siapa mayat dan siapa buat makan dan sebagainya. Dah, insya-Allah kita akan ngaji cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita ni, dah nak buat baik, nak buat jahat ni, dah nak sedekah nak apa, dalam jiwa kita hidup bubuk semua. Kalau kita ada harta nak sedekah nak apa ni, dalam jiwa kita ni orang hidup bubuk semua. Sifat kupik dengan sifat apa al-bukhlu wasyuhu tu, dah duk bubuk dengan kalau hati kita kata wasa nak infak nak banyak sikit, dalam hati dah tak boleh banyak. Nah, jadi orang hidup bubuk dua tu. Sampai telah kita ni kena, dia kata mumarasah fil infak, kena hajar. Nah, kena hajar infak. Kita nak di segi infak ni kita nak tahu orang Arab tak boleh. Nah, orang kita pun ada tapi jarang dia bersih. Kalau orang Arab ni dia sedekah ni dia tak bilai dah. Nak ayat jiwa dia bakal selupak ikut kena banyak-banyak. Nah, kita ni pasal gue hak labu, gue hak merah. Lihat tu dah kita ni dah macam tu kita. Dia tak bakal beruf. Nah, nak ayat bawah dia tu, saya ke masa tu ngaji riak dulu. Saya nak lagi tu, nak jiwa murah motor. Lepas tu pergi sore lah, pergi di atas kapal riak tu. Duduk sore. Jumpa ngeratuk tua Arab. Pakai lipat jepit tu ya, bawa besok. Nah, apa saya tegur lah dia, Assalamualaikum ya Syekh. Belajar kerja Arab tu, belajar kata apa, air minta zahab begitu lah, belajar kecek. Yang ujung itu air belak, muka Arab dari mana? Kata Thailand. Mau masuk Islam bila lagi tanya. Tanya masuk Islam bila. Ayah mau masuk Islam lagi, mak mau masuk Islam lagi, Allah Akbar dengan dia. Lepas tu nak ayat kata ya bawah pun kita kata Islam lama dah orang kafir negeri Thailand kata masuk Islam. Mau ngaji sini mujur. Wait. Ya wih berapa saya? RM1,000 ya. Boleh RM1,000 ya. Dia tak ada bilang dah. Kalau lah ni RM60,000 lah. Nah, dekah pak mujur mau masuk Islam. Itu nak ayat kata orang Arab ni masya-Allah. Dah bawah dia. Orang kita banyak nak cari kuasa. Nah, masalah infak, masalah bawah. Nah, ada juga jiwa pak kita tapi nak ambil 100 orang itu bahaya. Nah, tapi nak ayat kata bawah ni adalah satu sifat. Nah, yang Nabi galak untuk kita buat sedekah dan sebagainya. Allahu Akbar. Itu berlaku tadi saya sendiri nak ayat tu. Dah orang Arab. Kalau jumpa orang lain tu lana.
Nah, hak nak bini nak gapo lana, banyak garak. Saya rasa nak bini dah. Dia tanya belanja berapa. Saya start dengan saya. Dia tanya belanja berapa. Masa tu dia kata 50,000. Dia beli 50,000 je. Klik bini. Bawa dah nak bagi gambar anak dia. Dia doa duit dia berkat. Nah, dia tolong dia belanja tu boleh anak jatuh dia berkat, duit pula dah duit kat anak. Itu jiwa orang Arab masa tu lah masa saya duduk ngaji. Pak kita ni payah. Nah. Kemudian kita kena usaha diri kita bagaimana kita nak menjadi orang yang boleh melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita nak didik anak kita tu, nak anak kita juga menjadi boleh melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang kita tu kalau turut sunnah tu rasa nak marah. Nah, masalah kita boleh turut Nabi tak tu. Nah, kita nak gana nak kita ni boleh turut Nabi segi amal dia, dan anak-anak kita pun boleh turut Nabi, amal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau turut kata sunnah tu bahasa lain. Nah, mana pula ya? Nah, kalau balik bahasa lain kata sunnah ni maknanya kita boleh turut amal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bahasa Arab, bahasa kita kata boleh turut amal Nabi. Nabi buat gapo kita boleh buat. Itu mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itulah kita perlu pada tarbiyah. Jadi didik anak kita. Nah, didik anak kita ni nak gana nak anak kita ni bijaya, orang boleh faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh dia ikut sunnah supaya kita ikut hati. Sampai tu pertama kali yang pentingnya tempat kita hantar anak tu penting dah. Nah, hantar anak ngaji tu kalau tempat tak faham sunnah, tentu anak kita tak faham sunnah dah. Nah, sampai tu yang nak pilih dah. Nah, yak rumah ni lagi, dah kita kena hajar yak rumah lagi, yak kecil lagi. Nak jaya tak jaya anak kita sendiri. Kadang-kadang kita duk marah ke anak, sedangkan kita salah didik anak kita. Nah, pertama kali kena kedua kita. Terhadap nak didik anak tu penting sekali. Kalau kita tak ada wak kedua kepada anak, tak jaya anak kita. Ya, anak ni pada aluh lagi ni dia cermin kita sebagai cermin bagi anak kita. Anak ni tengok kita, nak buat apa? Nah, kalau kita suruh anak kita pergi sejak kita tak pergi. Tak ada jalan juga. Kita isap akak tahu anak isap, tak ada jalan. Kita keluar tak molek dah. Dah, hoi, mun tak boleh halus lagi isap akak, kita depan apa? Kita keluar tak molek dah. Nak lari anak. Tak ada jalan. Sabitlah. Nah, masalah nak didik anak ni kedua penting sekali. Kalaulah kita nak dia wahis sedekah, nak didik kecil juga. Kita pak nak dekah anak yatim, nak dekah apa, kita jangan dekah dia lagi. Itu cara didik apa ni. Nah, cara didik nak anak sedekah, kita nak sedekah ke apa, kita tak boleh beri diri. Bawa anak, beri anak kita, sedekah. Besok, dia besar pun, dia boleh sedekah. Apa yang didik ikut segi, nah, mesti kita tu kedua apa ni. Kalau ajak pergi suruh semaya sejak, kita tak pergi. Tak jalan, apa ayah tak pergi? Nah, nak suruh anak pergi semaya sejak, tapi ayah tak pergi. Tak ada jalan juga. Tapi itulah ayah ni kedua yang besar sekali untuk nak bentuk anak nak berjaya. Nah, ikutlah segi gapo apa? Hak rokok tadi. Nah, tahu anak Ishak tak suruh anak dia beli. Ayah Ishak patut lari anak. Tak ada jalan. Segi anak, sebab tu ayah Ishak juga. Kita nak lari ke mana? Sebab itulah yang penting sekali. Dan kedua, lepas tu kita kena nasihat dia tu dalam bentuk nasihat, jangan bentuk ngepek. Bahaya budak dalam bentuk ngepek. Nah, panawak lagu mana kita nak didik anak ni bentuk nasihat dia. Banyak orang kita ni kelepak tu banyak ngepek. Ya, ia lain tu ngepek dengan nasihat ia lain. Kalau kelepak buat lalu Allah kelep ini buat kata lalu bodoh ni tak erti, sudah lalu. Ya kau bunuh bodoh dengan ngepek. Hal bebe lagi hak mulu udah ngatai kerana ngatai hang juga kelep ni berat. Ni kau berat anak dia. Banyak perempuan kita habis ni dah banyak habis ada supah anak. Tak ada didikan biasa supah kat anak. Dah. Lepas tu kita nak supah anak, nak tak kira anak kita jadi kira, siapa dia susah? Walaupun dia tak kira-kira, tapi perangai kira, kita nak buat kena lah. Kalau nak tak hanying, perangai jadi hanying. Tua tak jadi, hanying perangai. Sabit dia kena patai. Daripada ibu banyak orang duk supah. Ibu tu mula ibu kena patai. Didik anak tu jangan duk supah. Dia supah, akhir-akhir dia duk kubik mata. Lawai dia, sepak dia dan sebagainya. Karena sebab dia sumpah, sebab dia juga. Dan sebab ibu dia. Dia lupa dah, dia sumpah lah.
Nah, dia lupa dah kalau itu sumpah kecil-kecil. Buah besar dah lawan dia, dia dekat ke apa bagi kalau itu tetel dia pula. Nah, itu je bahaya. Itu cara yang diajar oleh Nabi SAW. Nah, cara kita kena nasihat ni, dia dah ada Islam ni nasihat kena panggil. Panggil bila keliling keluarga tu baca Quran. Pakak baca Quran, lepas tu baru nasihat. Dia tu lah nasihat, dia tak kata apa dia dengar. Kalau dia tiap-tiap. Dia nasihat pasal tu. Kalau pasal kelepak, baik-baik dia tak boleh, tak jaya, tak ada. Kelepak bom-bom muka lagu tu. Nah, supaya kata lelaki ni buat lelaki lepak berok lah. Ha, tu ada lama. Nah, kalau pasal tu dia tak lama. Nah, dia kena panggil cara nasihat ni kena pasal tu. Baru ada keberkatan. Sampai itulah dia kata baca halaqah Quran lagu tu dah. Kita dalam keluarga kita ni kalau nak nasihat gapo ambil Quran. Semua orang bakal baca keliling. Sudah baca habis tu ayah wi nasihat. Dah sudah ayah nasihat tu wi mek dia pula nasihat. Dia dalam halaqah ni tak kecek ke lain dah. Dia dengar sungguh. Dia berkat dah. Cara nak nasihat kepada anak. Nah, kalau kita tak tahu juga apa pun kita kena mari buat halaqah ni nasihat dalam betul tu barulah insya-Allah Tuhan beri kejayaan kepada wi keberkatan dalam nasihat. Kalau pelik itu ngepek, kadang-kadang anak tak ada orang ngepek pun siapa anak lagi tak akan nasib dan sebagainya. Karena cara kita salah. Tapi itu kena belajar cara yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pasti yang terakhir lah kalau kita nak buat tak boleh lah. Dan nasihat aku tak boleh kira, kita kena ukubah dia, kena denda dia. Dan denda ni adalah penting. Kalau Nabi hajar agak penting ni. Dan habis dah. Nah, waktu kedua kita tak turut nasihat pun tak cukup, tak turut. Kita kena ukubah, kena denda dia. Nah, dalam Islam kena denda juga. Nah, sabit sebagaimana nah, dalam hadis kita belajar masalah semaya tu lah. Nah, Nabi suruh kata. Nah, dalam semaya. Kalau anak kita tak semaya, nah, umur anak kita 7 tahun tu kita kena suruh semaya. Suruh. Dan nasihat dia, suruh dia, nasihat dia. Bahawa siapa umur 10 tahun kalau tak semaya lagi, orang itu boleh kena kata. Itu cara didik anak. Nah, insya-Allah. Nak menjadi anak kita soleh. Lepas tu, saya tengok dalam kitab Tarbiyah dalam Islam ni, dia kata pertama kali kita didik anak ni kena tekan sikit agedah mulut dia kecil lagi. Kena tanya kata dia tu beriman kepada Allah. Dia kata wajib 'alal murabbi an yarisa fil walad haqiqatal iman billah. Tanya iman dengan Allah yang kecil lagi. Nah, dia pada kejek tanya Allah dah. Dia pak kata takut Tuhan, takut pada Allah. Kita tak tanya hatu buat itu, yang lagi takut ke hatu. Ni dia ni. Nah, pak kita lah ni dia tak tanya Tuhan yang kecil, tanya hatu banyak. Tak lagi kau tu takut hatu tu. Banyak kita tanya lagu tu. Lepas tu budak ni sampai besar tu hatu lah. Dan nak kau tu takut hatu, kau ni takut hatu bukan takut Tuhan. Dan bukan takut pada Allah SWT. Dan lain-lain lagi tu, dah daya besar kena wih lah. Dia takut pada malaikat, takut kepada azab kubur, takut kepada malaikat, daya besar lagi. Dia kau latih lagi. Cara hawi, takut kepada Allah SWT, takut pada neraka dan sebagainya. Lepas tu, dari segi akidah, dari segi ruhi ni, kena hajar ibadat. Nah, seperti saya kata ni, 5 ruwiyal Hakim wa Abu Dawud an Ibn Umar Ibn al-As an Rasulullah SAW annahu qala muru auladakum bis-salah wa hum abna' 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji. Hadis ni daripada Ibn al-As daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya berkata sebenarnya muru auladakum bis-salah. Nabi ni hajar cara Nabi anak kita jadi amal soleh ni. Nah, yang kecil lagi hendaklah kamu suruh anak kamu tu semaya. Apa tu kita didik anak kita suruh kerja anak kita semaya. Mula pada mana? Wa huwa abna'u 7 sinin. Mula pada anak kita cukup 7 tahun mula suruh semaya. Suruh tadi yang kedua tadi dengan mau izah dengan ukubah. Tiga cara tadi. Cara nak wijaya anak. Nah, latih. Nah, dia tak maya ini esok suruh pula, dia tak maya esok suruh pula. Tapi nak kata tak boleh lagi Nabi lagi dia ni. Tapi tu dah ada umur nak jadi hotel. Nah, kok itu masa lalu dia saya nak kata ke anak. Orang tak kata anak, orang tak saya. Dia budak ni kalau dia besok nak kata dia kecil, ikut suruh pak dia gila tu. Kalau tak kata malah dia besar malah. Nah, ada.
Pergi sejik, malah. Dah besar. Ada alat. Tapi tu, yang Nabi ni hajar tu kecil, hajar tok hotel lah umur. Bawa siapa mu 10 tahun, Nabi kata pukul. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyar. Dan hendaklah kamu pukul mereka itu di atasnya, mereka itu siapa umur 10 tahun. Pak kita biasa dak kata anak kita tak maya. Kita biasa dak kata anak kita tak disejik. Umur 10 tahun. Nah, tapi itulah kalau anak kita malah maya, siapa dia salah? Salah anak kita atau salah kita? Masalah didik tadi, salah didik kita tadi. Kalau kita tak turut cara tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah. Nah, cara tarbiyah Rasulullah, Nabi anak soleh, Nabi anak beriman, beramal soleh ni tu kita nak ajar. Umur 7 tahun lagi, bawa umur 10 tahun tu kata. Lepas tu wafarriqu bainahum fil madaji. Buat siapa umur 10 tahun tak lebih sekali dah. Dan anak kita kalau siapa umur 10 tahun tak lebih sekali dah. Karena yuti dah. Dan tak mau kita tidur, terkeling doa negara dan sebagainya. Ini tapi Nabi itu suruh asing ke tidur bilik lain. Tapi tidur sekali dah. Dia sampai umur 10 tahun. Nah itu cara didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kiyah juga ada ni di atas poso. Poso apa? Umur 7 tahun kena hajar. Nah, hajar tu poso ke hari bulan 15 hari 2 hari gitu hajar. Sampai lebih banyak sikit. Puasa 40 tahun dia tak puasa lagi kena kata. Nah, kalau kita tak berat waktu kecil ini, besar pun tak puasa. Karena puasa ni payah. Kalau tak hajar pun tak semaya dia payah. Kalau tak hajar yang kecil. Ya budak-budak tu mudah suruh pak mudah puasa lalu dah. Tapi budak-budak biasa malah ni tak nak suruh. Tapi itulah yang kena denda. Nah, tapi ada saudara kita di Malaysia tu. Anak yang bini mulai anak umur tu. Dia gerak tak pergi mari subuh. Dia panggil rumah dia katok lagi terus. Anak dia bini dah umur tak kira kita tak yakin dah lah. Nah, tadi dia kuat tak kuat dia tak anak dia bini dah anak dua dah dia kira pergi main suka sejak lagi. Bawa juga esok panggil mari rumah. Sudah punya kasih kamu siap bang. Aku dah tendang tak pergi main rumah ni. Dia semai dia tak sejak ya. Cium anak dia tak lagi tu. Cara didik suruh kata siapa lebih kata lagi. Suruh pergi main sejak. Melihat anak itu kisah umur dah. Hari itu juga tak jaga kalau ke mana tak kisah je. Pagi kita tak jalan nak kata anak kita pasal ni Allah. Kalau berjaya kan anak kita. Kita tinggi pun. Nah. Allah. Nah, kau mak dah kau mak nak mai rumah. Nah, kita. Nah, dengan apa kau mak dah lagi? Kau mak dah mai rumah. Itu kita tengok dalam tagar tu taklah kita nak bawa anak taklah. Tapi itulah anak kita terjadi gosip tu dia tak ada salah kat anak sangat. Kena salah pada diri kita, silap kita. Dah. Silap kita pun ada juga bukan silap anak saja dah. Tapi kalau kita tu cara dah tak jaya lagi anak kita tu, tak ada arah, tu tak tanya lah kita. Dan kita usaha cekak dah. Dan habis upaya kita dah usaha katak dah, tapi tak jaya lagi. Jadi dekat sonai dah dekat dalam ketung dan sebagainya. Hak tu nah waliyazubillah. Tapi tu tak tanya kita lah kalau kita usaha. Tapi kalau kita tak usaha, anak kita jadi gitu, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena anak kita adalah amanah kita, tanggungjawab kita. Nah, besar, nah bukan bening oleh anak, tanggungjawab kita belaka, tu amanah kita belaka. Kalau kita tak cara, kita kena tanya, kena soal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita cara dah, tapi tak jaya lagi, jaya tak jaya tu tak tanya. Tanya cara bedak kan Allah. Jaya tak jaya tu tak tanya, tanya cara bedak. Nah, Nabi Nuh sendiri pun jadi juga anak dia cara anak Nabi. Nah, siapa tak tahu Nabi juga. Hak tu masalah jaya tak jaya. Nabi cara cakap dah. Nah, sehingga ai duk naik duk panggil lagi ya bunayya irkam mana ya bunayya irkam mana. Ai duk naik duk panggil lagi anak ngapok dah. Nah, tapi siapa tu hai lagi? Ya Nuh. Asal panggil anak tu bukan pada guru ni. Bau badu Nabi panggil anak dia. Akhir gelar anak dia. Nah, dari bersama orang kafir. Itu anak Nabi, anak kita, orang sama ada apa kita, tapi kewajipan kita kena usaha didik. Nah, kita banyak ke pandai didik ni makan, dia pakai itu apa kita banyak ke. Nah, ini berapa 40 kau. Ini berapa 50 kau. Beli baju itu. Masalah nak didik, nah, nak anak tu, nak segi ruhi dia tu, nak jadi kuat agama dia tu, jaga kita. Nah. Kemudian kita kena dekat dengan Al-Quran. Didik anak ni pertama kali kena ibadat, suruh semaya.
Yang keduanya kena lebih dekat dengan Quran. Ya, kita mau apa tak gaduh dengan anak baca Quran. Tak gaduh nak didik anak boleh baca Quran. Gaduh nak suruh demo. Kita di pandai baca tapi kita tak gaduh. Besar kita didik anak kita boleh baca Quran dengan kita ni. Kalau surga esok Tuhan boleh pakai mahkota dengan sebab kita didik anak sendiri boleh baca Quran. Tapi banyak kita didik anak sendiri tak gaduh. Nah, saya tengok waris nerana lah apa bombe di lekok di kebun. Nah, waris dua lah saya kena nerana lah. Nyih jaro lah. Dia hafiz Quran. Lepas tu nak ayat kata dia tu saya pergi jalan dengan anak dia, tina jatuh ingat Quran tu. Dia ingat Quran dah. Dah, pas dia tu anak dia tina jatuh ingat Quran pula. Baru ni anak dia pergi tewas di Dubai, hak dunia. Boleh dia orang satu di anak dia. Saya telah duduk buat lagu mana? Anak boleh ingat Quran. Duduk kelas 4 tu ingat 20 juta. Itu didik anak dia. Dia kata dia tak boleh baca Quran yang ngapah lalu tu. Anak dia tak ada aja Quran. Pas subuh dia perak. Ajar. Dia ingat lalu. Ajar dia ingat lalu. Nah, lagu tu lah kalau dia. Dia tak nak gaduh nak boleh baca. Dia ingat dah, dia baca boleh sendiri. Dia ingat dah. Dia tengok pak baca, dia baca ingat dah. Dia boleh ngerti dia. Cara dia, noya tak cara dia. Tapi dia almarhum dah mati dari sebulan. Dia mati dia bang nak maya kiamun lai. Nak pakai saya khusus nak komi sama. Ini dia pun tak sedar. Nah, bang nak subuh mati itu yang ber. Subuh di itu yang ber. Bang nak maya kiamun lai. Nah, babom ni. Itu noya tahu. Jadi ingat anak dia ingat Quran lah. Apa kan dia 5 orang ingat Quran betul ya. Allah, Masya Allah, didik anak dia. Biar besar kita boleh tinggal anak kita ingat Quran Allah. Lepas tu saya tengok di YouTube hak pula ingat orang Indonesia umur 9 tahun ingat Quran tu. Umur 9 tahun kecil delo lagi. Tapi baca Quran tak delo. Tua. Orang itu suruh dia baca juh 20, baca 40, baca juh 25. Baca juh 14. Ingat apa? Jadi dia agama mana? Kita boleh tanya. Dia anak agama. Tapi orang luar biasa dah. Mereka tahu ingat buat. Supaya Imam Syafi'i. Nanti Imam dia tahu. Dan ingat Quran juga. Ini jadi dia luar biasa. Bapak kita lagu mana nak ingat Quran itu? Sampai Sayyidina Ali radhiyallahu an Ali karramallahu wajah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adibu auladakum ala salati kisar. Sayyidina Ali dengar Nabi katakan adibu auladakum ala salati kisar. Anaklah kamu mengajak anak-anak kamu di atas 3 perkara. Nah, Nabi suruh ajak anak kita 3 perkara. Pertamanya hubbu nabiyyikum. Suruh kasih Nabi. Orang anu hajar Nabi kasih Nabi. Yang pandai-pandai kita lah. Anak kita ni Nabi kasih Nabi. Nah, so yang kedua hubba ala baitihi, kasih keluarga Nabi. Lepas tu banyak ulama kata keluarga kita pun nak kasih. Kalau makan nak kasih dari keluarga kita semua. Kadang-kadang ayah turun gitu, masuk itu ni, anak turun itu. Nah, kadang-kadang adik dengan kakak gojok balok. Nak makan nak kasih suruh beda keluarga. Sampai itulah. Nah, dia kita dekat didikan kita tak lewat mening anak. Kita kena buat buah semua, boleh sorak semua, boleh kecek semua, baru tak apa dengan anak. Kalau anak jadi takut, tak boleh sorak apa. Nanti nak marah mata tak lagi. Dia kena panggil tu sah. Lepas tu makan tu kena makan kali semua. Cara. Dia makan nasi, makan gapo, kena makan hidup kali semua. Barokah apa ni. Lepas tu dia serah. Lepas tu dia tu serah. Nah, kalau mau kelek memakai aku makan tak ada serah dari keluarga dari rumah tangga. Itu cara dia. Nah, lepas tu wahubba tilawatul Quran, dikasih baca Quran. Kalau ni Nabi royak Sayyidina Ali cara didik anak, dikasih Nabi, dikasih keluarga Nabi, dikasih baca Quran. Anak kita baca kartun lah, duk dapat terotak lah, duk apa tak ada kasih sikit apa Quran anak kita. Anak kita tak dua lah nak didik Nabi anak kita kasih Quran. Dia boleh ngapa Quran, dia boleh baca Quran. Nabi anak kita soleh. Kalau kita usaha gitu kita mati, begitu tak rugi. Kita mati dah, kita ada usaha ni siapa mana kita semua dah. Sebab kita ada usaha.
Sabit itulah ilmu apa amal tak potong anak soleh ni kan usaha kita. Kita nak kan nak usaha kita anak kita soleh. Kalau anak ni kalau ingat Quran dengan Quran ni tak kira ke lain. Nah, boleh ya. Nah, kalau ingat Quran, kalau bahasa sunnah tak kira ke tak boleh. Boleh jadi anak soleh semua. Kita mati kita labor, pahala apa kita semua. Sabit itulah Nabi kata lagi, fa inna hamlatal Quran fi dhill arsillah yauma la dhilla illa dhillu ma anbiya'i. Karena sesungguhnya orang boleh bawa Quran, ingat Quran, baca Quran ni boleh duduk di bawah bayat arah pada hari yang tak ada arah kecuali ada bayat Quran, iaitu pada masa esok. Duduk bersama dia, ma anbiya, duduk sama Nabi. Nah, anbiya, nabi-nabi. Besar. Lepas tu Quran ni boleh sepak kalau kita duduk baca boleh sepak lagi. Nah, Syafi'an li ashabi Quran ni ya semua bagi orang baca orang Quran buat amal dia boleh perakan kita di akhirat esok. Karena kalau kita kena kadi berat ni, kita boleh baca Quran, kita ngapa Quran beramal mengikut Quran. Quran tu mari perakan kita tu pada neraka. Oh ni yang besar Quran. Sampai itulah Nabi itu suruh kita tu dikasih Quran, anak kita duduk dengan Quran lagu mana. Nah, lah ni anak kita duduk dengan ni. Tak sih Quran. Pak kita beli apa sini, ikut ada boleh tengok belakang. Dunia boleh tengok belakang. Kedua ketiga duduk gini lagi. Tapi anak kita tak kasih Quran. Mana awak ke mana? Nah, kita juga beli juga. Lepas tu dah letup tu, kena mengaku dia ada belakang. Ada pilih berat-berat, ada raya pur, ada semua. Lepas tu boleh membawakan rosakkan anak kita. Nah, yang ni besar sekali. Kalau anak kita terpandang guna, dia boleh bayar. Ya benda ni benda tak ada berapa kali di atas guna. Dia ada mudarat, ada kebaikan. Nah, dan guna ke mudarat habislah anak kita. Punah dengan sebab guna. Nah, kadang-kadang budak tu siapa cerah pun ada, tak tidur tu. Duduk dengan guna ni. Kalau kita beli widah. Nak beli harga murah ni 500 tu, tak ada buat main. Kamu boleh kejek kaya ya. Siapa harga 4,000 tu boleh lah lalu. Nah, internet apa nama ada cukup dah. Mari belakang. Nah, itu apa bahaya. Ibnu Khaldun pun dia nasihat katakan, wa awdaha anna ta'lim al-Quran al-Karim huwa asasus ta'lim fil manahij ad-dirasah. Kajian Quran dalam sekolah tu adalah satu minhaj yang amat penting sekali. Nah, Ibnu Khaldun kata. Sebab itulah bagi Quran ni, bagi sekolah tu, dia bicara mula-mula tu kena buku Quran. Nah, tapi kita pun bangun subuh tu kena buku Quran pada anak kita, bawa anak kita tu kasih Quran bawa curah hati dia. Nah, kita ni nak ingat apa Quran, nak ingat apa takut gila ising. Nah, tak ada ngotak budak dak. Budak dah ingat Quran, ngaji lain pun mudah. Sampai orang Arab ni, dia anak ngapa Quran dulu. Pas ngaji lain ikut ngaji bomo, ngaji tu ketua, ngaji misawak ayo, yang mudah belakar kerana ilmu Allah tu dah letak begitu. Tuhan buka. Sampai itulah kita nak bagaimana anak kita tu ingat Quran tu. Besar, nah, ingat Quran besar Allah. Kalamullah tu dah ada. Dan Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina kita pasal dengar dia nasihat juga. Laqad nasaha Ibnu Sina fi kitab siyasah bil bad'i bi ta'limil wala al-Quranul Karim. Mula-mula kita mengajar budak ke lain tak usah mengajar katun tak usah apa lah, mengajar Al-Quran Ibnu Sina kata. Nah, karena Quran lah untuk dia tu nak kuat tubuh badan dia, akal dia, dan untuk dia tu nak bahas agama. Kalau tak masuk ke lain, dia ada. Kalau duduk masuk ke lain, kalau Quran tak masuk, dia besar lagi tak usah pada agama. Di masa saya dengan di Madinah tu ada orang Malaysia dulu. Dia pergi ziarah di Madinah. Nampak dia teriak saya pergi assalamualaikum, nampak kata sokok malah. Assalam. Karena tanya dia main mana. Dia tu belajar di London. Lepas tu dia orang Malaysia. Dia yang kecil lagi ayah dia hantar ngaji angkut yang kecil. Agama tak dia kau tak dia kau kecil anubang lagi tak patut di London. Lepas itu nanti dia wasa main nak mari Madinah nak buat umrah. Kenapa menang? Baca Quran tak lalu. Iya baca Quran lalu. Dia ngaji di Ukrit. Pas saya kata tak payah lah dia baca Quran. Baca setai.
pada ngaji tinggi dah. Raja tak apa tahu dia baca. InsyaAllah saya nak soal. Tengok Quran aja nak baca tak boleh. Dia dapat Quran. Kalau sejak Nabi. No atas silap orang tua dia tu didik. Nah, hatta anak yang anuban tu tak agama dah. Pergi kok lalu tak. Tapi aku itu sabda ada lain aja siapa nak telo. Tu no ayat kata salah didik. Nah, tapi tu Malaysia lah ni yang balik. Lebih dapat kita. Pokok anak karajakan dia apa semua hatta tapi tak agama dia. Dia balik dalam bulan ni tu. Nah, di segi Kersing Malaysia tu banyak ke pokok makan gaji tu hatta anak agama lah. Balik. Jadi pak kita yang boleh juga pokok agama hatta ikut ni. Pak kita dia hari ni. Kalau orang pihak agama, kalau ustaz agama anak dia hatta payabang lah, hatta kau ni bomo lah dan sebagainya. Jadi dia balik kau tu. Kau dia balik kau ni pula. Jadi tukar. Banyak bagi kita dah ni anak ustaz lah ngaji agama. Nak pergi kau payah abang ngaji guru ngaji kau ni. Nah, lepas tu sikit lagi. Dan anak-anak ni tak ada apa yang tak baru pula masa depan. Nah, kan duduk apa ngaji lah Quran ni? Allah Akbar. Nah, masa depan agama Islam sunnah ke mana? Lepas tu yang terakhirnya banyak lagi cara-cara nak didik anak nak menjadi anak soleh ni. Wasiyatul Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali wasiat juga kata ausa al-Imam Al-Ghazali fi ihya dalam kitab Ihya Ulumuddin dia katakan alaika bi ta'limit tabi al-Quran kan supaya kita ni sebagai bapa kena ajar anak mula-mula ajar Quran. Bubuh Quran. Ajar Quran dia ada ikut mengaji gapo. Lepas tu wa ahadits an-nabawiyah. Ajar hadis. Hadis Nabi lagi. Lepas tu wa hikayatul abrar. Lepas tu ajak cerita-cerita orang hak percaya dalam Islam. Lepas tu barulah summa ba'dul ahkam ad-diniyah wayaklah setengah panggil apa dia hukum-hukum dalam agama. Itu cara nak bagi anak kita nak bagi anak soleh. Kita didik kita usaha kita nak bagi anak soleh. Lepas tu anak kita pun nak jadi anak soleh hati. Nah, masa tu banyak lagi dan banyak dah. Ada lagi banyak lagi iaitu di antara lagi kita nak bagi hidup anak kita nak bagi hidup sejak yang kecil lagi. Iaitu bibuyutillah. Bawa anak kita yang kecil di sejid, biar biasa di sejid. Nah, biar biasa dengan orang di sejid yang kita biasa Quran. Kadang-kadang kalau kita tak ajar yang kecil sejid, dia besar pun yang malah nak pergi sejid. Yang malu nak pergi sejid. Dia kena didik juga. Dan banyak di antara hadis lagi untuk cara didik untuk anak kita nak bijak. InsyaAllah dan panjang lagi. Itulah sekadar sedikit banyak masa sejarah pada malam ini. Semoga apa yang kita dengar sedikit banyak, InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala itu beri berkat kepada kita. Boleh kita beriman dan beramal soleh. Dan boleh didik anak kita supaya anak kita juga melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan menjadikan anak kita anak yang soleh. InsyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sekali dah. Lanjut saling kami benar bagi kita dah. Biasanya kita ada wasiti dulu. Awak tapi tak ada dia baik. 50 kot ingat dulu kita sini. Tapi hak tajuk sana boleh benar. Tajuk dengan boleh benar. Tajuk didik anak berkenaan sunnah apa boleh benar. Bahawa kita hari ni ada masa ke. Kita begini kita tak belajar. Kita sunnah begini kodong. Oleh benar. Berhari kita wasidi malam. Kita wasidi biar anak lagi 50 kok ada. Kita 50 kok. Lepas tu kita sekarang sini lah. Kita sekarang sini. Bila-bila nak kita gimana bini kita tak hari dengan ngajar kita buka CD ustaz ngajar wala benar. Bayi dah. Apa bini kita ambil mana CD ya? Oh ya. Dia tadi smart tadi babak banyak je ngaji dia tak tahu kan. Ya dia wala benar lepas tu berkenaan awak makan sikit daripada kita Dan ni kita ubah jawab baru tak ada lah macam ni. Tapi kalau lah kita ada nak khidmat ataupun nak nazar ke ataupun ngekor ke boleh kita di sini Dan ini kita beradu awak makan kerana kita ubah jawab baru. Kalau kita nak jawab ambil orang hak baru-baru nak leher tu
Dulu dia mau takut nama dia, takut katanya, aku kata nama dia nasi lah. Lalu kita terang buat jawab aku. InsyaAllah. Lalu berapa kita tanya lagi yang ajar tengok banci rumah itu apa pokok saya di butuh lama lah. Itu kosong lah butuh lama. Tengok ada pokok lagi. Dalam apa ibu tu? Apa ikar ada tiga tu? Dalam jumlah oh dapat puluh tu lah saya kita tu. Boleh ada ikar tu lah. Ikar boleh ada. Lepas tu saya kita ada sikit tambah dah. Ada apa ibu dia lebih gitu mualah tambah dah. Kalau lebih tak apa kita baru clear. Itulah nak saya pada kita. Si dia ni lah royak rumah kita. Kalau nak sisi boleh untuk kita tengok dalam apa YouTube kita tu Majlis Ilmi Al-Haq kita tu boleh. Ibu ada rosak kita ikut ada. Kalau ingat sama lain kita boleh lagi lupa lah. Lagi tak mahu jaga apa lupa lah. Kalau tengah sini, ingat lama rumah kita burungnya. Boleh rosak kita, lekat kita burungnya. Dia ingat lama. Lagi lupa lah. Saya kita boleh faham aja lagi lupa. Gapo. Kita maya tu lah. Ini macam gapo risau lagi. Lupa lah hanya ini macam gapo lupa lah. Lepas tu kita patut dengan amon. Oleh aja ni ini masa Allah Subhanahu kita. Masa buahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la